Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. لا يسوق الخير إلى الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati Fadil Ustaz pengacara majlis, yang dihormati pengurusi masjid, seluruh ahli dan puasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan masjid, khususnya ibu ayah, tuan-tuan dan puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Merah tuan-tuan. Saya pakai baju kontra warna. Kalau saya pakai baju warna merah, hilang di depan. Subhanallah, dan cantik masjid tuan-tuan. Surau lah. Ini orang surau. Masya-Allah. Masjid di mana ada? Masya-Allah, surau masjid lah tu, kira masjid lah. Surau Jumaat juga masjid lah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebelum saya nak mulakan majlis, saya nak ajak tuan-tuan buat 4 amalan. 4 amalan ni. Okay. Start ni kita bagi amalan langsung lah. Amalan ni tuan-tuan sebagai persediaan dan persiapan in case kita berhadapan dengan hari yang terakhir pada hari tersebut. Jadi disebabkan yang demikian, maka tuan-tuan kena istiqamah untuk buat amalan. Sebab kita tak tahu bilakah hari terakhir kita akan berada di muka Allah. Dan kita nak hari terakhir itu merupakan hari yang paling sempurna dan hari yang paling perfect dalam kehidupan. Saya tadi sempat ziarah sahabat saya, Ustaz Hanafiah Malik, pernah kenal ya? Ustaz Hanafiah kan? Dia sedang bertarung dengan kanser, kanser limfoma. Hari itu tahap keempat. Dan Ustazah Al-Syamah. Jadi tanya dia, macam mana Ustaz progres? Itulah Ustaz, macam tu lah. Doa. Tapi tak boleh, kita tak boleh tunjuk letih. Setiap hari kuliah dia, tuan-tuan boleh bayang hari ni buat operation, malam tu dia nak pergi kuliah juga kalau boleh. Dia kata pasal apa? Kita kalau sakit sikit-sikit, demam sikit, tak mau pergi kuliah dah. Walhal mati waktu kuliah adalah paling best. Oh betul, dia fikir macam tu. Faham tak? Dia demam-demam sikit tak pergi masjid dah. Walhal mati tengah-tengah kuliah tu lagi best. Siapa nak mati ni? Cuma katakan tak mau. Tapi itulah paling best, paling sempurna, perfect. Dan saya ada semua. Tuan-tuan, jadi 4 amalan ni tuan-tuan tolong buat amalan. Yang pertama amalannya tuan-tuan, nama Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, tuan-tuan tolong buat amalan Sayyidul Istighfar ini pada setiap hari. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waktu subuh dengan waktu pagi dengan waktu siang dan waktu malam. Jadi kalau kita buat amalan tu tuan-tuan, pada hari tersebut dia coverage, dia akan cover satu hari. Saya faham tak? Nabi SAW sebut, man qalaha min nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fa min ahli jannah. Wa man qalaha min al-layli muqinan biha famata qabla an yusbiha fa min ahli jannah. Rawal Bukhari, hadis sahih.
Siapa yang baca pada sebelah siangnya lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Dan siapa yang baca pada sebelah malam dengan yakin lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Hadis Sahih Bukhari, riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Jaminan Nabi SAW, siapa baca hari itu dia mati hari itu, maka dia daripada ahli syurga Allah. Oh, ini jaminan hebat ni. Maka tuan-tuan tolong jangan tinggal. Baca Nabi tak sebut baca pagi ke, baca tengah hari ke, baca petang kan. Nabi kata baca siang, baca pada siang tersebut. Maka kalau tuan-tuan baca tengah hari boleh, dengan syarat pastikan tak mati sebelah pagi dia. Sebab coverage tak ada lagi. Macam kita beli insurans kan, lagi tak beli insurans lagi tu tak cover. Ni beli siap-siap sebelah pagi tu dia akan cover sampai petang. Ni kita baca sebelah malam ni kira cover untuk malam ni. Sehari kita akan baca sama-sama, lepas ni tuan-tuan nak pergi pun tak apa dah. Tuan-tuan ni nampak serius sangat lah malam ni. Cik buat lawak pun tuan-tuan tak mau gerak. Macam tak puasa lagi ke ya. Tuan-tuan, baik, saya lihat ini nama dia Sayyidul Istighfar ataupun penghulu segala istighfar. Tuan-tuan ikut saya baca sama-sama. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tuan-tuan, nama dia Sayyidul Istighfar ataupun penghulu segala istighfar. Amalkan pagi lepas mayang subuh sekali. Kemudian sebelah malam dia boleh mula lepas asar tu boleh mula untuk bahagian malam. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, amalan membaca doa dijauhkan daripada api neraka 7 kali selepas maghrib dan selepas subuh. Kata Nabi SAW, idza sallaita subha qabla an salli ala sayyidina, idza sallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar 7 marratin fa innaka in mitta min yawmika dzalika kataballahu azza wa jalla kajiwaran minan nar. Wa idza sallaita al-maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'aluka jannah Allahumma ajirni minan nar 7 marratin fa innaka in mitta min laylatika tilka kataballahu azza wa jalla laqad jiwaran minan nar. Salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Kata Nabi, idza sallaita subha, apabila kamu telah selesai mengerjakan solat subuh, faqul, maka katakan, qabla an tukallima ahdan, sebelum kamu bersembang apa-apa dengan siapa-siapa manusia, sebelum cakap apa-apa lagi, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Itu kalau baca seorang-seorang. Kalau tu imam baca ramai-ramai, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 marrat, 7 kali. Lalu kata Nabi, fa innaka in mitta min yaumika dzalika kataballahu azza wa jalla kajiwaran minan nar.
kalaulah dia mati pada hari tersebut, maka akan dituliskan baginya perlepasan daripada api neraka. Tuan, kita ni ada dosa. Kalau dosa tu jaminan janji Allah, orang buat dosa kena azab, habis dosa baru masuk syurga. Tapi orang ni dapat surat perlepasan, tak boleh masuk neraka. Dosa dia ada, tapi dia dapat surat, dilepaskan daripada api neraka. Penting tak surat ni tuan? Penting tak jaminan ni? Penting sangat pasal kita ni ada dosa. Maka tuan-tuan, jangan lupa selepas subuh baca 7 kali. Kalau mati hari tersebut, dia dapat perlepasan daripada api neraka. Kemudian Nabi sambung lagi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa idza sallaita al-maghrib, apabila seorang tu sembahyang sunat maghrib, selesai solat maghrib, kemudian faqul qabla an tukallima ahadan, dan dia bercakap, dia membaca ni sebelum daripada dia bersembah apa-apa dengan manusia yang lain, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, 7 kali juga. Maka fa innaka in mitta min lailatika kataballahu tilka kataballahu azza wa jalla tajwara minan nar. Kalau dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia akan mendapat perlepasan, akan dituliskan baginya perlepasan daripada api neraka. Boleh lepas subuh kan? Lepas maghrib. Cuma saya nak pesan dekat tuan-tuan, tuan-tuan buat tak amalan ni setiap hari? Buat tak? Buat kalau imam buat. Itu masalah kita. Kalau imam tak buat, kita pun tak buat. Sebab passion kita ikut imam. Walhal kita ikut imam, takat imam bagi salam, Assalamualaikum. Lepas tu kalau ikut, tak ikut imam, sah tak? Sah dah, bayang kita selesai dah. Kadang-kadang tuan-tuan, la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Berapa kali Nabi SAW suruh kita buat? 10 kali macam tu imam buat tadi ni. Tapi ada ketika, dan itu imam dia buat 3 dah. Bila tu imam buat 3, kita buat apa? Kita pun buat 3 juga. Walhal kita duk mengaji dah. Waktu subuh dengan waktu maghrib, Nabi suruh buat apa kali? 10 kali. Akan ditulis baginya 10 pahala kebajikan, akan dipadam 10 dosa kejahatan, akan diangkat baginya 10 darjat, akan dijauhkan daripada gangguan syaitan pada hari tersebut. Dia akan dijauhkan daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut. Tidak akan ada dosa yang akan mengganggunya, melainkan dosa syirik kepada Allah SWT. Itu hebatnya buat amalan 10 kali itu. Kita duk mengaji dah, kita tahu dah, tapi hari itu kita pergi tu imam sakit perut. Dia nak penderah cepat, dia nak pergi toilet tuan-tuan, dia baca 3 je. Waktu tu kita baca apa? Kita biasanya akan ikut imam buat apa. Walhal bukan syarat ikut imam. Tuan-tuan buatlah macam itu, tuan-tuan mengaji, buatlah 10. Faham ni? Sama juga dengan Allahumma ajirni minan nar. Kadang-kadang kita pergi tu imam buat 3, kadang-kadang langsung tu imam tak buat. Al-Fatihah, langsung Al-Fatihah je. Pergi tuan-tuan, kita dah mengaji, maka kita buat 7, jangan lupa. Maghrib buat 7, subuh buat 7. Kalau mati pada hari tersebut, akan ditulis baginya perlepasan daripada api neraka. Itu kadang-kadang hebat tuan-tuan. Kita ni duk buat amalan lama dah, cuma kita tak tahu fadilat apa. Kita duk buat amalan tu buat lama dah duk buat. Lepas tu kadang-kadang buat 7, kadang-kadang buat 3 pun sempat lah. Sebab kita tak tahu pasal apa kita buat. Apa yang dijanjikan kepada kita, kelebihan-kelebihan daripada amalan kita buat, hari ini dah tahu dah. Maka saya yakin semangat kita nak buat itu dah berbeza. Sebab apa? Sebab buat amal berdasarkan kepada air. Faham tak ni? Habis 2 lah. Yang ketiga, apa amalan dia tuan-tuan? Yang tuan-tuan nak buat sebagai persiapan dan persediaan untuk tuan-tuan berhadapan dengan kematian. Yang ketiga dia tuan-tuan, membaca ayat kursi selepas setiap kali sembahyang fardu. Kata Nabi SAW, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul jannah illa an yamut, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang baca ayat kursi pada setiap kali lepas sembahyang fardu dia,
Lepas mayang fardu, baca ayat kursi. Maka tidak akan ada apa pun yang akan menghalangnya daripada masuk syurga, melainkan kerana dia belum mati lagi. Jadi setiap kali lepas mayang fardu, kita kadang-kadang perasan satu benda tuan-tuan. Kita nak cepat, apa kita buat? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita nak cepat, kita buat apa? Al-Fatihah, tulis Fatihah, kemudian teriakan tangan baca doa, kemudian kita bangun. Tuan-tuan sekalian Sayyidina Muhammad, kita tak faham ataupun kita tak tahu yang mana lebih utama untuk kita buat dalam zikir selepas daripada sembahyang. Dalam ranking di antara solat, di antara baca Fatihah dengan baca ayat kursi, kedudukan amalan ayat kursi itu lebih tinggi daripada bacaan Fatihah itu sendiri. Maka kalau tuan-tuan nak cepat sangat tuan-tuan, utama lebih daripada baca Fatihah, utamanya lebih dan untuk membaca ayat kursi lagi lebih daripada kita baca surah Al-Fatihah. Paling cantik bacalah dua-dua. Tapi kalau nak cepat juga, jangan tinggal ayat kursi. Sebab kata Nabi SAW, siapa baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang fardu ya, maka tak ada apa pun yang akan halang dia daripada masuk syurga. Masuk di syurga tu tunggu dia, ready nak ambil dia aja. Kecuali satu benda saja menghalang dia, sebab tak mati dia lagi. Mati ni masuk syurga. Janji Nabi SAW di sisi Imam As-Suyuti, hadis ini hadis sahih. 3 lah. Boleh dah ni. Saya ada pesan kita tu amalan-amalan biasa-biasa je. Kadang-kadang kita buat tapi kita tak tahu. Kita tak tahu kedudukan dia, kita tak tahu kelebihan dia. Sebab tu kita selalu tinggal-tinggal macam tu je. Hari ni dah tahu lah. Lepas balik lepas pada sembahyang fardu jangan tinggal ayat kursi, ingatlah. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib 7 kali Allahumma ajirni minan nar tu tak tinggal dah. Pasal tahu dah pasal apa nak kena baca. Faham tak? Yang tak hafal surah apa, yang tak hafal doa apa tadi ni? Apa ni? Sayyidul Istighfar tu apa itu cepat. Kalau tuan-tuan tak apa itu, tuan screenshot, ambil cari dekat ni. Faham tak? Rujuk kepada Fadilatul Syekh Al-Doktor As-Sahibus Samahah, Google. Anda cari kat Google tu, cari apa ni penghulu istighfar, kasih istighfar, dia dah keluar tu, dah screenshot, simpan dekat handphone tu. Lepas pada subuh tuan-tuan baca, lepas pada maghrib tuan-tuan baca. Tuan-tuan niat untuk ingat, untuk hafaz. Bukan sangat nak baca saja, tuan-tuan ulang-ulang sebulan, 2 bulan, mudah-mudahan dia akan lekat, tak payah tengok lah. Tuan-tuan boleh hafal sendiri. Amalan yang keempat, saya lihat saya mana. Amalan yang keempat yang tuan-tuan tolong jangan tinggal pada setiap hari, subuh dengan maghrib, ataupun sebelah siang ataupun sebelah malam. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, man qala Allah man qala sallallahu alaihi wasallam Muhammad, man qala, siapa yang mengatakan raditu billahi rabba, lagi wa bil islami dinan, lagi wa bi Muhammadin rasulah. Hadis itu sebutnya tu. Kalau sebut wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah pun tak apa, tapi Nabi SAW sebutlah hadis malam dalam matan hadis itu, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Nabi kata apa? Wajabat lahul jannah, maka wajiblah ke atasnya syurga. Simple kan? Ada semua hafal kan? Zaman sekolah lagi hafal dah. Tapi berapa lama dah tak buat? Pasal apa tak buat? Sebab tak tahu fadilat, tak tahu kelebihan, tak tahu pasal apa kita kena buat. Hari ni kita tahu lah tuan-tuan. Rupa-rupanya amalan ni bukan amalan kecil-kecil. Amalan ni amalan jaminan syurga Allah. Wajiblah ke atasnya syurga, kata Nabi SAW. Simple saja. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, lagi wa bi Muhammadin rasulah, ataupun yang tuan-tuan kita selalu sebut wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi saya cadang kat tuan-tuan buat macam ni. Disebabkan kita, kalau kita tak susun elok-elok, kita selalu tinggal. Maka untuk mempermudahkan ibadat kita tu, saya cadang supaya kita susun dia boleh lekat lepas waktu subuh dengan lepas waktu maghrib, waktu mudah. Jadi nak bagi lekat juga tuan-tuan amalan kita ni sebelum kita bangkit lepas pada doa tu.
Sebab fashion kita ni lepas daripada baca doa tu kira jangan suruh buat ibadat apa, jangan suruh zikir apa, memang ruyuk-ruyuk lepas tu. Jadi yang nak lekat sikit ni bagaimana? Waktu kita masih sedang duduk berzikir tu, sebelum kita angkat tangan doa tu, tuan-tuan tolong bagi sempurna 4 amalan tadi ni. Lepas subuh satu, lepas maghrib satu. Lepas bagi salam, kita baca la ilaha illallah 7 kali, 10 kali tu selesai dah. Lepas tu Allahumma ajirni minan nar tu 7 kali tu selesai dah. Kemudian tuan-tuan ayat kursi lepas pada tu. Kemudian tuan-tuan sambung sikit di hujung ataupun dekat doa kita tadi. Allah macam mana? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Kami di madrasah kami letak zikir itu sebelum angkat tangan doa. Habis Allah. Lepas tu kita selawat 10 kali. Lepas tu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kemudian bawa angkat tangan baca doa. Macam mana? Zikir. Teruskanlah yang tu. Zikir-zikir kita lepas mayang tu teruskanlah macam biasa. Cuma nak tambah sikit ni. Mana yang ni? Sekali 3 yang ni pula 3 kali lepas semua tu. Teruskanlah macam biasa. Cuma nak tambah sikit saja tu. Mudah-mudahan 4 amalan ni tuan-tuan, jadi kita istiqamah dengannya, lekat untuk kita jadikan amalan. Dan mudah-mudahan pada akhir hayat kita tu, pada hari kematian tu, kita sempat untuk beramal dengan amalan-amalan ni yang mendapat jaminan syurga di sisi Allah dan mendapat perlepasan daripada neraka Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, tu mukadimah dia. Tak tahu lah apa nak berhenti. Tuan-tuan, tajuk kita pada malam ni cerita tentang Ramadan yang telah kita lalui. Adakah kita mendapat manfaat dia ataupun sebaliknya? Kita berjaya ataupun kita kalah dalam Ramadan yang telah kita lalui. Ramadan yang Allah bagi dekat kita ni tuan-tuan, bukan saja-saja Allah tak bagi. Allah bukan bagi saja-saja dekat kita. Bahkan dia merupakan satu kemuliaan yang sangat hebat yang Allah bagi hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Sebab umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad umat yang paling mulia di antara semua. Dalam kitab Imam Al-Tabari, kitab tafsir, petik satu riwayat yang riwayat ini sampai kepada seorang tabi'in namanya Qatadah. Nabi Musa alaihissalam angkat kitab Taurat. Dia kata, ya Allah, aku tengok dalam kitab Taurat ada satu umat yang mereka ni dimuliakan oleh Allah lebih daripada umat-umat terdahulu, ya Allah. Jadikan mereka tu umatku. Kata Allah, itu umatnya Ahmad. Ya Allah, dalam kitab Taurat ni aku tengok ada satu umat yang mereka datangnya akhir, mereka datangnya lambat, tapi mereka yang paling awal masuk syurga, ya Allah. Jadikan mereka tu umatku. Kata Allah, itu umatnya Ahmad. Ya Allah, dalam kitab Taurat ni aku tengok satu umat yang mereka ini menghafaz kitab-kitab mereka yang tak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, ya Allah. Jadikan mereka tu umatku. Allah kata, itu umatnya Ahmad. Ya Allah, aku tengok ada sekelompok umat yang mereka beriman dengan kisah-kisah para nabi terdahulu dan mereka dipilih oleh Allah untuk berhadapan dengan Dajjal. Engkau jadikan mereka itu umatku. Allah kata, itu umatnya Ahmad. Ya Allah, aku tengok dalam kitab Taurat ini ada satu umat yang mereka ketika mereka berniat untuk melakukan kebaikan, engkau dah kira satu ganjaran pahala untuk mereka. Dan kalau mereka melakukan kebaikan tersebut, engkau gandakan sehingga 100 kali ganda, ya Allah. Jadikan mereka itu umatku. Allah kata, itu umatnya Ahmad. Ya Allah, segala kemuliaan dan kelebihan engkau berikan kepada umatnya Ahmad. Ya Allah, engkau jadikan aku ini umat Ahmad. Tuan-tuan, kisah itu cerita kelebihan, kemuliaan yang Allah bagi kepada kita umat Nabi Muhammad. Kita nak banding dengan umat-umat terdahulu, tuan-tuan, kita ni umur tak berapa panjang. Nak sebut umur pendek tak berapa nak berani. Umur tak berapa panjang. Dulu-dulu, umur dulu tuan-tuan sampai 1000 tahun Nabi Nuh AS. Umat Nabi Nuh sampai 500 tahun, sampai 800 tahun. Panjang usia dia.
Kalau panjang usia di kelebihan dia tuan-tuan, buat amal boleh buat banyak. Kita Nabi sebut baina sitin ila sab'in, 60 sampai 70 tahun, lebih kurang banyak tu je umur. Sikit sahaja yang melepasinya, kata Nabi SAW. Ramai yang tak lepas 70 tahun, sikit saja yang melepasinya. Tapi Nabi SAW sebut antara yang akan diperolehi oleh umat Nabi Muhammad ialah mereka ramai dalam syurga. Lebih daripada separuh umat Nabi Muhammad, lebih daripada separuh penduduk syurga ialah daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan boleh bayang tak? Nak justify macam mana? Kita hidup 60 tahun, 70 tahun, kita satu umat. Tu umat daripada Nabi Adam ada 1000 tuan-tuan para Nabi, lebih 1000 para Nabi. Ada lebih 300 para Rasul, yang semua ada tuan-tuan pengikut-pengikut, ada kaum, ada umat dia sendiri. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa AS, tuan-tuan boleh bayang tak? Jumlah dia banyak mana ramai dia. Distance waktu daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa tu berapa ribu tahun punya distance dia. Kita hanya satu umat saja yang umur usianya tuan-tuan, ulama tu biasa kira lah lebih kurang satu kaum ni tuan-tuan, dia nak ganti kepada kaum yang baru ni lebih kurang 1500 tahun, 1600 tahun, lebih kurang gitu ya tuan-tuan. Waktu yang singkat dengan umur-umur yang tak panjang, tapi kita majoriti dalam syurga. Pasal apa tuan-tuan? Antara kelebihan yang Allah bagi ialah Ramadan. Saya selalu sebut, tuan-tuan, tak mustahil ni orang yang tu depan-depan saya ni ada yang pahala amal dia dah mencecah 5,000 tahun. Ni depan saya ni. Tak mustahil ada depan saya ni tuan-tuan yang pahala amal dia mencecah 2,000, 3,000 tahun. Pasal apa? Pasal Ramadan yang Allah bagi kita. Tuan-tuan boleh bayang macam ni je. Tuan-tuan bersalih al-Sifah. Hari pertama tuan-tuan balik hari tu ni, dulu ni, balik mula-mula. Hari balik tu semayang mula-mula sekali kita semayang selepas kita balik. Tahu macam mana? Tahu gandaan pahala pada waktu tu 10 kali ganda. Sebab amalan fardu pada bulan biasa Allah ganda 10 kali ganda. Nabi SAW naik Mi'raj, jumpa Allah, Allah bagi 50 waktu semayang, akhirnya potong-potong tinggal 5. Nak beritahu walaupun buat 5 tapi tetap ganjaran pahala dia seperti 50. Pasal setiap semayang kita Allah ganda 10 kali ganda. Tuan-tuan angkat takbir Allahu Akbar semayang waktu tu, seolah macam tuan-tuan dah semayang 10 hari ke depan. Stop semayang kita. Faham ni? Semayang dah untuk esok, untuk lusa pun ada 10 hari ke depan. Esok semayang lagi hari ke-11 ke depan. Lusa semayang lagi hari ke-21 ke depan. So maksudnya kita dah bergerak sikit-sikit, tapi pahala stop, pahala semayang kita dah ke depan lagi. Faham tak tu? Ni belum kira semayang jemaah lagi, kali pula dengan 27 kali ganda lagi. Masuk Ramadan berapa kali ganda pula? 70 kali ganda pula. Macam semayang 70 hari ke depan. Kalau tuan-tuan semayang seorang-seorang 70 kali ganda. Tuan-tuan semayang 2 orang pun tak apa dah. Seorang ni imam, seorang ni makmum, maka dapat pahala berjemaah. Pahala berjemaah berapa kali ganda pula? 27 kali ganda pula. 1 kali 70 kali 27, 1890 kali ganda. Satu semayang macam semayang 1890 kali. Bahagi pula tuan-tuan dengan berapa, dengan tahun, dengan tahun. Tuan-tuan akan dapat satu semayang tuan-tuan buat tu pahala dia seolah macam tuan-tuan semayang 5 tahun 2 bulan dah. Satu je semayang. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, ni ada dengan kita yang pahala semayang dah 2,000 tahun dah. Ada pahala semayang dah 5,000 tahun dah. Faham tak saya semua? Ni kelebihan Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, Ramadan syahrul mubarak. Bila sebut mubarak, berkat. Maksud berkat, ziyadatul khair, bercambah kebaikan. Antara yang bercambah kebaikan tadi, tu amalan yang kita sebut tadi, digandakan oleh Allah. Tu tak cerita Lailatul Qadar lagi. Siapa jumpa Lailatul Qadar ni mereka ni? Siapa tak tahu apa tu buat Ustaz, kami tak tengok pokok sujud pun. Awak tak tengok kubah masjid turun ke bawah Ustaz. Kalau tuan-tuan lalu tuan tengok ada kubah masjid turun ke bawah tu, confirm masjid tu tengah renovation. Tak payah cari benda pelik lah tuan-tuan. Bulan-bulan Ramadan nak cari benda pelik, nak sebagai tanda kita dapat Lailatul Qadar tu bukan cara dia.
Tapi siapa yang mai pada 10 akhir Ramadan hari itu, dia berqiyamul lail. 10 akhir Ramadan hari itu dia mai, tuan-tuan sekalian, tak kira lah. Malam 23 ada yang kata malam 3 Ustaz. Hari itu kami siang tu tengok cerah. Masa-masa malam 23 kata. Ada orang kata, Ustaz, saya rasa malam 25 Ustaz. Saya yakin sangat macam malam 25 Ustaz. Pasal apa yakin sangat? Pasal malam 23 saya tak pergi Ustaz. Tu dia tidak pujuk diri dia tu apa kata malam 25 dia dapat. Tuan-tuan sebab tak kira lah siapa yang buat amalan 10 akhir malam, yang dia tarawih dia tak tinggal, yang sembahyang isyak berjemaah subuh jemaah dia tak tinggal. Tambah lagi kalau dia bangkit qiyamul lail sembahyang tahajud pada pagi tersebut, sudah pasti salah satu malam dia telah melalui Lailatul Qadar. Dia dah sudah pasti dia melalui Lailatul Qadar. Yang amalan tersebut satu malam RM1 yang dia masuk digandakan oleh Allah 700 kali ganda digandakan oleh Allah, seperti dia bagi sedekah tu selama 84 tahun setiap malam. Kalau dia semayang tu macam dia semayang ganda 70 kali ganda lagi dengan 27 kali ganda yang dia buat selama setiap malam selama 84 tahun. Tentu sahaja pahala dia mencecah sampai 2000 tahun dan sekalian. Allahumma salli ala sayyidina. Sudah faham ni saya cerita. Berkat. Namun tanda keberkatan itu tuan-tuan ada kesan dia selepas daripada Ramadan. Tuan-tuan nak tengok tuan-tuan dapat keberkatan Ramadan, tengok selepas daripada tuan-tuan keluar Ramadan. Yang kedua, Ramadan syahrut tarbiyah. Ramadan bulan tarbiyah, bulan Allah susun program kat kita. Kalau nak faham bahasa tarbiyah ni tuan-tuan, kita tukar bahasa kita kursus lah kot. Kursus training. Tuan-tuan tengok, kalau Sayyidina Al-Azim Muhammad dia duduk pergi kerja, tengok makin duduk slow kerja dia. Orang masuk pukul 9, dia pukul 10 baru masuk minta orang tu masukkan. Mana? Sayyidina Al-Azim Muhammad dia pergi kerja tuan-tuan sekalian, pukul 10 keluar dah pergi minum teh tarik apa semua, sekali pukul 4 pun masuk lagi. Produktiviti kerja tu dah menurun dah. Tahu bos dia buat apa? Bos dia pergi hantar kursus. Dia duduk dekat Langkawi seminggu dengan team buildingnya, dengan program motivasinya, dengan apa dia susun program 7 hari non-stop dengan harapan keluar sekali daripada kursus dia jadi orang yang lebih baik. Tapi balik-balik kursus tuan-tuan sekalian, hari tu pasca pukul 10 ni terus tak main tu. Tahu tak? Hari tu keluar 2-3 jam tuan-tuan sekalian, ni keluar sampai 5-6 jam sampai tak nampak muka di ofis. Maksud dia apa? Pergi kursus itu bayar saja, kursus tak dimanfaat dulu dia. Allah susun dekat kita Ramadan macam tu lah tuan-tuan, bulan kursus, bulan tarbiyah. Allah susun dekat kita tuan-tuan puasa setiap hari selama 30 hari non-stop. Puasa dengan harapan amalan yang diulang-ulang, kalau tak lekat banyak, lekat sedikit. Tuan-tuan nak bagi lekat amalan ni buat apa nak ulang? Tuan-tuan nak hafaz Quran ni, kita ni tuan-tuan surah Al-Mulk tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Pasal nak mati anytime. Kan? Kubur ni gelap pun kan. Saya takut lah tu cerita pasal kubur, cerita pasal alam barzakh ni, takut. Baru-baru ni ada seorang tu dan kita baca berita ni, kawan-kawan doa tak post up nama ubat tu kan. Dia mati dekat mana? Dekat Madinah. Hebat lah. Tuan-tuan tahu kan? Payah cakap dengan orang tak ada usaha. Kami Ustaz mana tahu kita beritahu semua kami memang tak ada WhatsApp, memang pegang tasbih. Allah. Tuan-tuan subhanallah. Hebatlah kematian dia. Mati 10 akhir Ramadan. Bukan setakat 10 akhir Ramadan, meninggalnya di Madinah. Nabi kata kalau kamu nak minta mati kat Madinah. Kalau minta doa nak mati, minta mati kat Madinah. Siapa pergi umrah doa betul? Ada siapa pergi umrah ni? Ada. Nenek pertama tu minta mati kat Madinah. Ada betul? Ya. Doa kat Allah tu, tolong doa yang bagi ayah sempat balik. Nabi kata kalau minta mati kat Madinah. Dia meninggal kat Madinah kan. Bukan setakat dia meninggal kat Madinah, dia meninggal kan selepas duduk bertahajud. Qiyamul lail, bukan setakat qiyamul lail. Qiyamul lail tu di Raudhah. Allah SWT. Sahabat yang ikut dia kata apa? Kami tengok dia duduk menangis. Tengok dalam doa, dalam sembahyang dia duduk menangis.
Lepas tu semaya subuh, lepas balik subuh, semaya subuh belakang imam Masjid Nabawi. Lepas balik keluar, waktu nak keluar tu singgah dekat makam Rasulullah, meninggal depan Rasulullah. Nabi SAW kata, siapa yang menziarahi ketika matiku, selepas matiku seperti menziarahiku semasa hidupku. Tak bayang, meninggalnya disaksikan oleh Rasulullah SAW depan Rasulullah SAW. Oh subhanallah, perfect timing tu, paling cantik kematian. Kalau lah apa ni, dia bukan tahu dia nak mati hari ni. Waktu dia beli tiket atau waktu dia beli package nak pergi umrah tu, dia tak tahu kata nak pergi itulah kematian. Dia tak tahu pun pagi tu mungkin dia nak mati. Tapi Allah bagi dia kematian macam tu. Tuan-tuan, eloklah kat dia. Kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Yang kita tahu, kubur dia sangat gelap tuan-tuan. Kubur dia sangat takut tuan-tuan. Gelap kubur. Seorang sahabat tuan-tuan, nama Sa'ad, dia syahid dalam perang Khandaq. Perang Khandaq, perang Farid. Bergegar aras dengan kematian. Bergegar aras dengan kematian. Malaikat ribu bersambutnya roh. Nabi kata dekat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata, kalaulah ada orang yang terlepas daripada merasa dihimpit kubur, Sa'ad itu orangnya. Tentu Nabi maksud apa ni? Nabi maksud apa? Setiap orang akan merasa himpitan kubur. Nabi hantar. Lepas tu Nabi SAW suruh kita pergi ziarah orang mati, pergi tengok tu, ambil pengajaran. Nabi kata, bila ada orang mati, pergi ziarah, dia dapat satu kerat pahala. Semayang jenazah, dia dapat satu kerat pahala lagi. Pergi iring dia, pergi tanah kuburan, dapat satu kerat pahala lagi. Sahabat tanya Rasulullah, satu kerat pahala tu banyak mana? Kurut, kata Nabi SAW. Satu kerat pahala tu sebesar Bukit Uhud. Pasal apa? Nabi suruh sangat, encourage kita sangat pergi ziarah orang mati untuk kita ambil pengajaran. Waktu tuan-tuan pergi dekat kubur, tuan-tuan tengok liang kubur tu macam mana. Tuan-tuan pergi tunduk tengok dekat liang kubur tu macam mana. Tu waktu tu dia punya time dia turun tu. Ni satu hari kita akan turun dalam. Takkan ada siapa pun yang akan terlepas daripada momen. Tuan-tuan, kubur tu gelap tuan-tuan, kubur tu sempit tuan. Takut kita. Saya pernah tengok satu video tuan, dia bertunjuk ada orang mati dekat Sumatera mana. Tuan-tuan boleh search je dekat YouTube, sehingga tu ada lagi. Tajuk dia tuan-tuan, orang mati hidup semula. Lebih kurang betul lah. Dia pun kata dia dah mati. Dia pun dah kafar semua tanam ni. Malam tu tuan-tuan, isteri dia pergi dia kata, suami saya tak mati lagi. Dia duduk pergi kacau penghulu kampung tu. Sampai akhirnya dia buat keputusan, dia korek balik dia. Dia perakam video. Waktu dia korek ni, tuan-tuan sekalian ambil. Tengok dah buat ni, dah penuh dengan selut kat muka ni, lumpur kat muka tu. Ambil kering dak-dak, pulang lagi. Berdebat-debat kita tengok ni tu. Video tu berhenti kat situ. Kita tak tahulah dia hidup ke dia tak mati, tak tahu. Tapi dia berasa-rasa macam dia panggil ambulans tu hidup lah kot kan. Dia pun cerita lah dekat bawah tu, dekat komen-komen kat bawah tu, ada lelaki ni telah dia mati, masih hidup lah apa semua. Dia sekarang dia hidup kat. Dia pun ingat dia mati, rupanya dia hidup lagi. Dan dia selamat tu alhamdulillah. Tapi tahu dia bayang tak waktu dia tersedar. Kalau dia tu pengsan waktu tu, dia tersedar waktu dia tu dalam kubur. Waktu dia dalam kubur tu, dalam keadaan sempit tu tuan-tuan, dalam keadaan tuan-tuan pun tahu, tuan-tuan tu biasa urus jenazah. Tuan-tuan kafan orang mati tu macam mana, urus sempit tu, tak bergerak, tak boleh tarik nafas, tak lepas. Dengan mata buka gelap, tutup gelap. Allah tuan-tuan, semua dengan papan duduk kat sebelah ni, dengan tanah duduk kat sebelah ni. Takutlah tuan-tuan. Nabi SAW yang ulama cerita, roh akan dimasukkan kembali ke dalam jasad. Lepas dah masuk dalam kubur tu, waktu dah kampus semua tu, sekalian roh akan dimasukkan kembali ke dalam jasad untuk berhadapan dengan muka Nabi. Takut kan? Maka Nabi ajar dekat kita tuan-tuan, cara untuk selamat di kubur, baca surah. Baca surah. Kalau macam ni punya keadaan kedahsyatan kubur yang Nabi SAW cerita kepada kita, apa alasan kita untuk tinggal surah Al-Mulk? Apa alasan? Tak apa alasan tu. Tuan-tuan, alasan kita apa? Tak sempat Ustaz, tak sempat. Biasa, tak sempat. Balik kerja ada letih, penat-penat apa semua. Pasal kita kalau nak baca surah Al-Mulk ni, kita kena buka. Duduk bersila buka apa, kita boleh baca. Walaupun yang sagi, lepas dah semain isyak, tuan-tuan start kita waktu on the way nak balik rumah, boleh tak baca surah Al-Mulk? Boleh. Start kita Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Elok sampai rumah, Sadaqallahul azim. Boleh tak? Boleh. Tapi pasal apa tak buat? Sebab tak hafal.
Masalah dia tak apa. Kalau lah ni pun tak apa, bila nak apa? Ni kalau lagi pun tak apa, dah 50 dah Ustaz, tak apa lagi, bila nak apa? 70 dah, tak apa lagi, bila nak apa? Takkan nak masuk kubur nak apa? Pada muka sungguh tak fikir. Kalau tak apa dia tu nak apa dia? Subhanallah, masalah semat. Maka hafazlah ni Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Salih ala semat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan salli ala sayyidina Muhammad. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala daraba ba'du ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsabu annahu qabrun. Fa idza fi insan yaqra'u tabaraka alladhi bil muhatta khatamaha. Fa ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni darabtu qiba'i ala qabrin وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا في إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بالملك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مانعته هي منجية تنجي من عذاب الله. Nak azan dulu kan? Biasa kan? Ya. Terus ke ada? Khilaf di kalangan ulama. Silakan. Sedikit sama. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Tuan-tuan, hadis tadi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan pernah satu ketika beberapa orang sahabat Nabi SAW berkhemah di atas kubur yang mereka tidak tahu bahawa itu kubur. Satu hari dalam perjalanan singgah khemah, pasang khemah. Faham tak? Dia siap-siap khemah semua tuan-tuan sekalian. Salih ala sayyidina Muhammad, dia pun tak tahu kata duduk khemah tu atas kubur. Kalau kita ni memang nampak tulisan tu tak tahu kan. Kemudian waktu tengah tidur itu tiba-tiba mendengar ada bacaan surah Al-Mulk sampai habis. Lu cari kat mana bunyi tu, dengar yang baca surah Al-Mulk, dengar, tengok bunyi dalam tanah. Maka katanya subhanallah Sulaiman, suara itu datangnya dari dalam tanah. Tahulah mereka sebenarnya mereka sedang berkhemah di atas kubur. Faham tak? Tuan-tuan boleh bayang tak momen dia macam mana? Tengah duduk baring tu dengar apa kallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kau baca siapa tak baca? Tengok bunyi dalam tanah. Bila bunyi dalam tanah tu kan, buka khemah, tengok kubur. Tuan-tuan rasa dia bersama tidak balik lepas tu. Packing berambus daripada sebulan. Esoknya datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, surah Al-Mulk ialah surah perlepasan kerana dia menghindari membacanya daripada azab Allah. Apa ni? Tuan-tuan, baca surah Al-Mulk. Nabi SAW sebut satu hadis, surah Tabarakah hiya mani'atu min azabil qabr. Sesungguhnya surah Tabarakah itu ialah penghalang daripada azab kubur. Hadis riwayat Al-Hakim. Tuan, saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita hafazlah. Hafazlah. Bila nak apa? Tak boleh dah Ustaz, jam dah sana. Jam dah. Ada? Alhamdulillah. Silap masjid je. Tapi kalau tak main masjid tak baca. Ada. Jadi subhanallah subhanallah. Hafaz. Macam mana nak hafaz? Nak hafaz dia tuan-tuan, setiap hari ulang lama-lama. Ulang macam mana? Ulangnya tuan-tuan, ambil 30 hari. Sebab dia ada 30 ayat. Sehari ambil satu ayat, ulang daripada pagi sampai ke malam. Tak payah pergi ayat kedua lagi. Ulang daripada ayat pertama sampai ayat pertama tu sampai malam. Jadikan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak payah hafal lah.
daripada pagi sampai malam. Esok ayat kedua pula, esok ayat ketiga pula. Masalah ni Ustaz, masuk ayat keempat, ayat 1 lupa pula. Itu ayat ni. Cara dia macam mana? Waktu intro pagi tu, hari pertama, ayat berapa lah? Masuk hari kedua, waktu intro pagi tu, mula daripada ayat 1 dan ayat 2. Ulang balik. Kemudian ayat 2 ulang daripada pagi sampai malam. Penutup dia ulang balik ayat pertama, ayat kedua. Masuk hari ketiga, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Kemudian ulang ayat 3 sampai malam. Bila malam ulang balik 1, 2, 3. Demikianlah terus sampai malam terakhir itu kita baca seterusnya 30 ayat. Boleh tak ya? Tak mesti budaya, tak ada apakan daya. Tuan-tuan, sebenarnya Ramadan susun kita macam tu. Tiap-tiap tahun kita ulang buat benda yang sama. Setiap hari kita ulang buat benda yang sama, dengan harapan lekat amalan tersebut dalam kehidupan kita. Puasa setiap hari, puasa. Paling tidak keluar Ramadan 3 hari dapat puasa pada kita ni. Seperti kata Nabi SAW, puasa 3 ayyam kulli syahr, 3 hari dalam sebulan. Kita ulang setiap malam 8 rakaat, 20 rakaat, 8 rakaat, 20 rakaat, dengan harapan paling tidak lepas daripada Ramadan isyak berjemaah kita boleh lekat. Paling tidak semayang witir kita boleh lekat. Paling tidak semayang sunat kita boleh lekat. Betul kan? Tiap-tiap hari bangun pukul 4 pagi semayang untuk sahur. Kan? Dengan harapan keluar Ramadan paling tidak 2 rakaat tahajud boleh lekat. Paling tidak. Maksudnya tuan-tuan, program pentarbiyahan Ramadan ni bila kesan yang akan dilihat selepas daripada. Faham? Yang ketiga, Ramadan sallallahu alaihi wasallam Muhammad syahrul maghfirah. Bulan Allah nak ampun dosa-dosa kita. Tuan-tuan, dosa kita banyak. Dulu kita tenggelam dalam dosa. Saya ada semua. Banyak dosa kita. Allah tutup aib-aib kita. Tuan-tuan, sebab tu bila buat dosa, saya ada Muhammad, cepat-cepat minta ampun. Bila buat dosa, cepat-cepat minta ampun. Sebab yang pertamanya tuan-tuan, kita tak tahu bila kita nak mati. Bila kita buat dosa, ada orang sempat bertaubat atas dosa dia. Sempat taubat, dia mati dalam keadaan dia tak buat dosa, maka dia akan masuk syurga. Sebab kita tak akan terlepas daripada buat dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam mesti buat silap. Mesti akan buat silap. Tak akan terlepas daripada dosa. Yang maksud ni Nabi SAW. Yang lain semua akan buat silap. Maka tuan-tuan, bila kita buat silap, buat dosa, cepat-cepat taubat. Tahu pasal apa kena cepat-cepat taubat? Pasal kalau kita bertangguh taubat, keinginan untuk bertaubat itu dah makin hilang. Tahu pasal apa? Sebab resah, gelisah kita dengan dosa itu dah makin berkurang. Tuan faham dah saya cerita apa ni? Kita ni Nabi SAW cerita dekat para sahabat. Seorang sahabat mai jumpa Rasulullah. Rasulullah pegang dada dia. Dia kata, Rasulullah kata dia, kamu ni nak tanya tentang al-birru wal ismu ke? Kamu nak tanya kebaikan dan keburukan ke? Rasulullah mukjizat dia. So lihat saya. Lalu kata dia, ya Rasulullah. Lalu dia pegang tangan dia, tanyalah, mintalah fatwa daripada hati kamu. Al-birru itu, kebaikan itu ialah kamu merasa tenang dengannya. Bila kita buat kebaikan itu, hati kita rasa tenang, itu masuk baik. Tapi al-ismu itu, al-ithmu itu, kata Nabi SAW, ialah hati kamu akan merasa gelisah dengannya. Kamu buat kemaksiatan itu, hati kamu merasa gelisah. Dan kamu benci dia dilihat oleh orang lain. Itu tanda bahawa itu dosa. Tuan-tuan, namun begitu, rasa gelisah itu dia akan hilang beransur-ansur dengan berlalunya waktu. Saya nak bagi satu contoh. Tuan-tuan, fitnah ni satu benda sangat besar.
Fitnah ni apa? Fitnah ni bila tuan-tuan sebut satu benda pada orang lain dan orang tu tak buat. Faham tak? Allah cerita tentang Nabi SAW cerita tentang orang muflis di akhirat. Sahabat tanya, Rasulullah tanya, wahai sahabat, kamu tahu tak orang muflis? Sahabat kata, apa orang muflis di kalangan kami ialah orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada apa lah, orang muflis. Kata Nabi SAW, orang muflis ini ialah orang yang pergi depan Allah, bawa pahala puasanya, bawa pahala zakatnya, bawa pahala semayangnya, bawa pahala haji dia, sangat banyak. Tapi ada orang main tuntut dekat dia, ya Allah, dulu dia fitnah aku, dulu dia zalim aku, dulu dia buat sesuatu ke aku. Maka seluruh pahala dia diserahkan kepada orang. Dah habis pahala dia, dosa-dosa orang tu pula diberi pada orang. Akhirnya menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Dia orang muflis. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan tak pernah terlepas dia bercakap dengan orang. Betul ni? Ngaku lah. Apa nak ngaku mak? Nabi SAW kata dekat sahabat, sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mengumpat itu lebih besar daripada zina. Mengumpat lebih besar daripada zina. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana mengumpat lebih besar daripada zina? Ni kita ni orang masjid ni, orang yang main masjid. Saya tak rasa kita berzina pun. Tak rasa pun. Kalau terbuat dulu-dulu zaman kita jahil-jahil, tapi lari pun tak buat lah. Tapi mengumpat lah. Tak ngaku juga. Pernah dah bercakap haiwan, orang tu tak ada, orang tu tak dengar, kita bercakap hai pada orang lain. Yang percakapan kita sikit pun jadi manfaat orang. Faham tak? Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita duduk sembahyang-sembahyang, kita duduk sembahyang, contoh kita duduk sembahyang. Ada orang sebelah kita ni baru duduk mengaji rukun qauli, macam mana rukun fi'li, macam mana. Rukun qauli ni mesti kena lafaznya tepat, makhrajnya tepat, syadahnya tepat, baringnya kena tepat, tak boleh terpotong-potong apa semua. Kita duduk mengaji tu. Satu hari ada orang sebelah kita dia sembahyang, Allahu Akbar. Sah tak tuan-tuan takbir tu? Betul tak takbir tu? Kita duduk mengaji, tak betul kau macam ni. Esok sembahyang takbir lagi, Allahu Akbar. Jadi takbir tak betul ni. Tuan-tuan, rather daripada kita pergi bagi tahu kita ni hang takbir tak betul. Tak, kita tak buat itu. Tak, kita buat apa? Tu pergi jumpa orang lain. Tengok ada takbir macam mana? Tengok ada takbir tu. Ni takbir macam tu bukan sah tu. Yang pergi cerita kat orang ni pasal apa? Pasal apa tak cerita kat orang tu? Pasal kita sedap bercakap kat orang lain tu lebih sedap lagi daripada kita tegur saudara kita yang melakukan kesalahan. Betul tak ni? Mengaku je lah. Tu bila azan tak betul dia pergi komplain dekat orang. Pergi komplain kat tempat kita tahu lah. Sebut tu lah apa tak betul tu. Kita bisa tengok tak? Tuan-tuan pernah pergi semayang sekali, tuan tengok ada orang sujud-sujud ni belakang dia tengah tengok. Dia pakai seluar jin. Tahu tak? Macam jin pun tak ada seluar. Dia pakai apa je? Pakai t-shirt. Pakai t-shirt singkat tu. Bila sujud pun orang tengah-tengah kat sini. Nampak? Dah lah kalau pemandangan tu elok tak apa juga. Buruk semua pemandangan. Tuan-tuan dia boleh ikut belakang. Dia tahu tu terbuka aurat dia tu. Nampak aurat dah. Salah semayang tu. Tak sah semayang tu. Kita nampak dia tak sah semayang. Dah berapa orang yang pergi beritahu dah. Ni minta maaf abang tu. Belakang tu buka. Walhal dia pergi semayang tu, dia harap semayang dia terima tu. Dia kata tadi bercakap kata apa? Ambil gambar tuan ni kat Facebook. Ya Allah. Apa manfaat orang tu dapat tuan-tuan pimpun sampai tu? Ni lah budak-budak muda duk semayang dengan ibu kan, tengok dalam belakang. Tuan-tuan ambil cerita. Hari tu tuan-tuan ada seorang budak perempuan mana semayang laju-laju. Tuan-tuan tengok dah video tu. Itulah sudah payah saya makan apa tak ada rosak ni. Saya nak cerita. Hari itu ada satu video tu budak-budak perempuan tu semayang laju. Rokok sakit tidak sujud. Dia boleh duduk jujur di belakang. Lepas tu dia share dalam Facebook lah rosak. Sampai kat guru saya ada 9 guru surah saya kata. Hampir semua 9 guru sampai. Saya kata ni hantar saya ni pasal apa? Dah lah nak tanya Ustaz ni betul tak semayang lagu ni sah tak sah? Saya nak tanya yang hantar kat saya tu, sah ke tak sah dia semayang? Itulah kami dua sama macam tak sah. Dan yang hantar dalam grup ni pasal apa? Aku nak tanya hantar dekat saya.
Dan sebenarnya dia seronok nak share je tuan-tuan. Dia seronok nak share je. Walhai je tuan-tuan. Kalau dia concern sangat pasal budak tu, apa dia kena buat? Bila lah budak tu beritahu kat dia, dia pasal apa dia semayang macam ni. Dia dah dalam macam mana. Tapi kita ni tuan-tuan tahu jenis apa dia pergi. Jenis jual ikan. Tahu jual ikan? Selfish. Betul lah. Kita kira kita sudah masuk syurga, orang nak beli kos, orang tahu kos dia buat. Dan semayang tak sah punya pasal lah. Walhai Nabi SAW kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada saudara seperti dia kasih pada diri dia sendiri. Hari itu tuan-tuan ada seorang kakak tu pergi kerja, nurse, bawa anak dia pun dekat apa yang betul-betul kan, dia pakai seluar terbalik. Dia pakai seluar. Nurse tu dia nak pergi kerja, dia pakai seluar terbalik. Faham? Dia boleh berhenti kat traffic light, kawan dia boleh ambil gambar kau tu, pergi share dalam Facebook, dalam WhatsApp, beribu orang share. Saya dapat sekata apa kau ni tak ada kerja lain kan apa? Tuan-tuan boleh bayar tak soalan dia semua? Awak kakak tu saja nak pakai seluar terbalik kan? Tengok, dia sampai ke office dia, kawan dia kata apa? Oh ni kakak, ada masalah. Saya kau pakai seluar terbalik. Saya ingat betul lah apa? Tak, dia harap apa? Dia harap janganlah ada orang tengok, dia orang tengok. Dia harap jangan orang tengok pasal malu je. Faham tak? Tiba-tiba kita share. Tuan-tuan boleh bayar satu hari tuan-tuan pergi kerja, zip tak tutup. Dah cerita zip tak tutup ni, dia pakai baju tie-in ni masuk dalam pun, bukan nampak masuk dalam dia, tapi zip tak tutup. Kawan dia bagi, Hasan, lebar, Hasan, ni kedai kopi buka. Kedai kopi buka. Dia kata bila aku makan kopi hari ni puasa. Harap apa? Harap jangan orang tengok. Tuan-tuan boleh bayar tak kawan-kawan kita yang ambil gambar kita, dia share viral, semua orang tengok. Malu lah. Malu. Kakak ni tuan-tuan, dia tulis dekat Facebook dia. Dia kata apa? Saya bukan sengaja nak pakai seluar terbalik, tapi kamu telah buka aib saya. Saya akan jumpa kamu semua di akhirat. Tuan-tuan, apa jaga? Saya tak tahu lah tuan-tuan. Faham tak? Saya siapa? Geng suruh hijrah berapa orang nak batas? Budak perempuan tu pun dia kata apa tu? Rupa-rupanya budak perempuan yang semayang laju-laju tu, dia ni, dia mental, dia ada masalah depression. Cerita dia, kita memang sedap cakap ya orang. Ni semua kes-kes semua tuan-tuan nak kena tuntut ke akhirat. Janganlah tuan-tuan saya semak benda bercakap hai orang, kalau orang tu buat namanya mengumpat. Kita cakap satu benda yang tak dimanfaat kat dia. Dia buat maksiat tu, dia buat kesilapan tu, tapi kita duk bercakap kepada orang lain yang percakapan dia sikit pun tak boleh membantu dia. Maka namanya kalau tiba-tiba dia tak buat, nama dia fitnah. Kalau sahabat kata Rasulullah, macam mana Rasulullah kata mengumpat lebih besar daripada berzina ni? Berzina, kalau dia berzina lalu minta ampun pada Allah, Allah akan ampunkan dosa dia. Tapi kalau mengumpat, selagi orang yang diumpat itu tidak mengampunkan dosa dia, selagi itu dia belum mengampun dosa. Nanti di padang mahsyar, dalam merujuk oleh kita Nihayah Kitab Al-Malahib karangan Imam Ibnu Katsir, satu riwayat cerita nanti kita akan di hadapan kita amalan kita ni. Kita baca, Allah suruh baca. Semua kita buat, semua baca. Sampai last habis dah tuan-tuan, kita tengok tu rasa lega dah. Maksudnya alhamdulillah dah dapat macam pahala banyak sikit dah. Lebih daripada dosa. Rasa macam lega dah sikit. Ingat habis dah. Tiba-tiba tuan-tuan malaikat angkat. Kata, ada kitab yang dah fulan daripada fulan ni. Kitab ni milik kau ni. Siapa nak mai tuntut ke dia? Kita ingat dah selesai dah, duk bincang, duk tengok pahala amal kita semua tu, rasa tu timah rasa macam alhamdulillah lebih dah. Tahu malaikat kata apa ni, kitab ni milik kawan ni, ada siapa nak mai tuntut ke dia? Tuan-tuan tengok beratok manusia mai tuntut ke kita. Jiran sebelah rumah, kawan kat pejabat, salih asalamat. Tuan-tuan, yang muka kita tak kenal pun tak tahu. Yang ni siapa ni? Saya, siapa? Hari tu, berapa hari Jumaat tu hantar gambar saya, abang balik awal lah. Saya tak kata apa lagu tu. Apa tak tahu.
Dia pun ambil gambar budak perempuan mana tuan-tuan sekalian. Buat poster elok pibu gambar tu. Tu dia abang malam ni malam Jumaat jangan lupa balik cepat bapak muka soleh lah. Dia kata saya tak kata apa yang tu. Pasal apa kata saya kata fitnah je. Tuan-tuan waktu semua buka mata mai tuntut kita. Allahumma sebabnya sebab tu jaga. Saya selalu pesan tentang kalau dapat apa maklumat, tuan-tuan dapat apa maklumat yang ada nama orang. Ada nama orang tuan-tuan, saya cuma timbang dulu. Nak share tu timbang. Kalau rasa betul, kalau share pun tak dimanfaat, tak payah share. Apatah lagi kalau kita tak tahu betul kita betul. Biarlah mati kat kita sudah. Betul ulama kata apa? Tersilap menyampaikan sesuatu yang betul. Tersilap tidak menyampaikan sesuatu yang betul itu lebih baik daripada tersilap menyampaikan sesuatu yang tidak betul. Faham tak? Dia kata, semalam aku hantar dekat orang tu, hantar dah, share dah. Oi, yang mana yang hantar tu? Yang aku hantar semalam ni? Loh, terlupa lah nak share. Rugilah, semua orang bukan dapat manfaat dan lupa nak share. Tak apa lagi. Daripada kawan kita kata apa? Semalam aku hantar kat orang tu, share dah. Share 83 tu tik semua. Minta maaf lah nak bakar hari yang aku hantar tak betul. Penuh tuan-tuan nak buat macam mana? Faham ni? Tiba-tiba muka sendiri nak senyum tak senyum, macam pucat ada yang mata pun lah. Mana macam muhasabah ya. Tuan-tuan, pernah tak berlaku pada tuan-tuan satu hari tuan-tuan duduk diminum kat kedai kopi. Hari tu raya punya time balik semua pekat-pekat balik yang orang sekolah, orang tempat kerja apa semua tuan-tuan, kawan-kawan kampung semua pekat balik berimpun biasa minum teh tarik malam raya. Dalam grup WhatsApp tu beritahu lah, aku ni nak main, apa semua senarai geng-geng nak main semua dah. Tiba-tiba ada 3 orang yang tak main. Bila dia tak main tu kan jadi bahan di malam tu. Ni TV lah, takut bini lah, potong kaki kena rantai lah semua. Emang bahan kau tu. Dalam dua bersembang-sembang tu tiba-tiba terlajak sikit cakap orang tu. Terlajak sikit. Hantar tak kawan kita tu hantar dia tu lah, itu pernah buat tu. Kita tu kan dalam cerita kita bukan sedap kita bercakap hari tu. Tengah-tengah dia bercakap tu, dah selesai saya bercakap tu, tiba-tiba teringat kuliah malam ni. Teringat kuliah malam ni, ya Allah, aku silap tadi terlajak cakap. Kalau dia tak buat jadi fitnah, kalau dia buat dia mengumpat kalau mana tu kan. Waktu dia main risau, nak minum dia tarik pun tak jadi dah apa semua. Tuan-tuan agak-agak dah. Berapa orang di kalangan kita yang bila berhadapan dengan suasana tu tiba-tiba Allah tegur kata yang kamu buat silap tu. Berapa ramai yang boleh kata balik dekat kawan-kawan yang duduk dekat meja tu, aku tersilap lah tadi, aku tarik balik perkataan tu tadi. Asal buat lah macam tu kan? Jangan harap. Susah pun nak buat. Apatah lagi nak telefon kawan kita tu yang kita kata kat dia. Kita dah cakap pasal dia, kena minta maaf lah. Minta maaf kan. Baiklah, jangan buat apa tu. Nak tengok bola. Itulah kami tadi kan sembang-sembang lah, sembang-sembang tu semua. Itulah nak telefon dengan siapa lah. Nak minta maaf, aku belajar cakap sikit pasal hang tadi. Hang kata apa kat aku? Sudah. Macam pasal. Ya nak berjumpa kat kedai pula. Sudah. Payah. Jadi sebelum nak kena selesai dengan orang, baik timbang dulu kita nak cakap apa. Saya nak cerita apa? Nak cerita tuan-tuan, waktu kita mula buat tu kita rasa gelisah. Tapi sagi balik start kita sampai ke rumah dah kurang sikit gelisah. Esok tuan-tuan sekalian, usah tuan-tuan, benda yang kita buat yang semalam yang gelisah sangat tu, dia akan gradually dia akan hilang sampai ke tahap tuan-tuan dah tak berasa dah dosa-dosa. Itulah sifat dosa. Sebab tu ulama kata apa? Bila kita buat dosa, bila kita terbuat dosa, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Cepat-cepat bertaubat. Sebab keinginan untuk bertaubat tu masih ada, sebab kegelisahan tu masih membuat dalam hati kita. Boleh faham tuan-tuan? Baik tuan sekalian, maka Ramadan mai dekat kita bawa apa ni? Pengampunan dosa. Setahun himpun dosa, macam-macam dosa kita buat dalam keadaan kita sedar ataupun tidak. Maka Ramadan mainkan kita tuan-tuan nak ampun seluruh dosa-dosa kita. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama.
siapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman dan harap sungguh-sungguh kepada Allah. Ingat, syarat nak diampunkan dosa dalam bulan Ramadan ni, amalan kita buat tu kena ada dua syarat. Syarat yang pertama, beriman. Iman ini dia biasanya dia akan ditranslate dengan perbuatan. Kalau tuan-tuan nampak kesungguhan buat tu, menunjukkan itu orang beriman. Dia rajinnya pergi masjid, kan Allah janji kehebatan dalam bulan Ramadan. Itu nampak bersungguh tu. Bersungguh tu nampak beriman tu, percaya. Dia rajinnya baca Quran, elakkan bulan Ramadan Allah ganda pahala macam tu. Nampak kesungguhan tu, tanda beriman tu. Tapi bukan setakat tu, wahtisaban. Wahtisaban ni apa? Harap. Harap macam mana? Harap walaupun amalan kita penuh dengan kecacatan, amalan kita penuh dengan kesilapan, kelemahan, kita tetap harap Allah terima amalan tersebut. Faham tak? Hari itu kan bulan Ramadan, hari itu nak pergi sembahyang Jumaat, nak pergi sembahyang tarawih, nak pergi sembahyang tarawih. Tapi sendiri tahulah macam mana malasnya kita nak pergi sembahyang tarawih. Betul ni? Ada tak siapa-siapa saja saya nak tanya lah yang surah Al-Hijrah, yang dia nak keluar pada rumah dia setiap malam, nak keluar rumah dia, teringin lah hari ni kalau boleh tu imam baca bagi habis satu juzuk lah, rasa ada tak macam tu? Dia doa bagi pendek sampai Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasal. Oh, dia kata bebas. Main-main hari tu tuan, Bismillahirrahmanirrahim, amin, nun. Dia kata nun pula lah. Dia tengok nun, Allahu Akbar, kok dia kata cantik. Kita punya nak buat tu. Tapi tuan-tuan sekalian, masalah Allah Syahmat, kita sendiri tahu betapa lemahnya kita nak dapat ibadat tu. Khusyuknya tak ada, ibadatnya tak sedap, manisnya tak ada. Tapi itulah yang mampu untuk, sekadar tu saya kita mampu untuk deliver pada Allah. Kita harap Allah terima. Cukup dua syarat ni, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Tuan-tuan, lihat lagi, mari kita nak cek tengok. Dalam berbaki 15 minit ni tuan-tuan, nak cek tengok salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah tanda-tanda bahawa dosa-dosa kita sepanjang Ramadan itu telah diampunkan oleh Allah? Nak tengok ada tak tanda ni? Tanda ni yang ulama susun dekat kita ni, tanda-tanda bahawa dosa kita telah diampunkan. Kalau tak ada, kena muhasabah. Yang pertama, salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hati menjadi tenang dan tenteram. Keluar Ramadan, hati jadi tenang lain macam. Rasa tenang saja, rasa tenteram saja. Sebab kata ulama, di antara tanda-tanda taubat seseorang itu telah diterima oleh Allah, salah satunya ialah keadaan hati yang terasa lebih tenteram dan tenang. Hal ini dikarenakan oleh lebih banyak beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi keadaan jiwa seseorang. Seseorang yang selalu bermaksiat dan berlumuran dosa akan sentiasa merasa gelisah, walaupun hidupnya bergelumang kenikmatan duniawi, kerana kenikmatan tersebut hanyalah fana yang tercipta daripada bisikan-bisikan syaitan. Bila tuan-tuan, kita ingat apa yang menggerakkan amalan kita susah nak buat amal ni pasal dosa. Bila dosa dah mula habis, bila dosa dah mula terkikis, terhakis daripada hati, keinginan untuk melakukan ibadat itu akan bertambah. Bila kita banyak buat ibadat, hati kita akan mula menjadi tenang. Sebaliknya, orang yang duduk tenggelam dalam dosa, hati dia gelisah. Kita ingat tak zaman-zaman kita duduk jahiliah dulu? Zaman yang orang Penang kata zaman roplak. Bukan cakap roplak, kita ni masuk rabut tu kan, nama dia roplak jingga. Zaman kita tak reti semayang, isteri kita tak tutup aurat, zaman kita tuan-tuan kerja ikut sempat je, duit dah mana masuk kalau kita tak fikir. Tuan-tuan, waktu tu walaupun kita ada duit, tapi hati kita tak tenang. Tenang sungguh, gelisah je.
Maksudnya semua. Tapi bila dah mula dekat dengan Allah, dah mula main masjid, dah mula pergi sembahyang berjemaah, dah mula banyak baca Quran, tuan-tuan berasa hati dia lain macam, dia tenang. Ada lain tenang. Keluarga kita pun lain, dia tenang. Tuan-tuan, salah satu daripada tanda bahawa dosa kita telah diampunkan hari itu pada bulan Ramadan ialah hati dan jiwa kita makin merasa. Yang kedua, salih ala sayyidina, tanda bahawa dosa-dosa telah diampunkan hari itu pada bulan Ramadan, tuan-tuan, ialah hati kita lebih cenderung, kehidupan kita lebih cenderung untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Salih ala sayyidina. Tahu apa sayyidina? Ulama sebut salih ala sayyidina, dia antara kesan daripada kita melakukan dosa ialah Allah menjauhkan orang-orang yang soleh daripada kehidupannya. Saya tuan-tuan bila saya sebut lagi, saya risau, saya rasa risau. Pasal kita takut tuan-tuan benda ni ada lagi. Tuan-tuan tengok saya sebut empat tadi ni. Dia meninggal tuan-tuan, jutaan manusia solat jenazah. Yang pasti dalam jutaan itu mesti ada ulama-ulama yang sangat hebat. Mesti ada di kalangan mereka waliullah yang sembahyangkan jenazah. Hebat tak tuan-tuan? Hebat. Walhal waktu kita mati, kita tak boleh panggil siapa pun main ikut jenazah. Tak ada siapa. Hari itu Salih sebab bulan 1 hari itu tuan-tuan, Allah yarham Ustaz Murtada Yusuf, sahabat saya. Sudah Ustaz. Dia waktu dia hidup orang tak kenal dia sangat, orang tak kenal dia sangat. Nak banding dengan Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Wadi lebih orang kenal dia daripada Ustaz Murtada. Tapi tuan-tuan, pada hari kematian dia ribu manusia. Bukan setakat ribu manusia main. Yang mengimamkan jenazah dia tuan-tuan tu syekh daripada Syria main turun tu nak jadi imam jenazah. Ulama qari, ulama yang Musa Ismail tuan-tuan, yang ada sanad Al-Quran bersambung sampai kepada Nabi SAW, yang paling hampir kepada Nabi SAW. Tu tuan-tuan, dia jadi imam jenazah. Tuan-tuan, cerita dia pada hari mati tuan-tuan, bukan kita jemput orang, Allah gerakkan hati manusia untuk main lagi. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak, kita waktu hidup pun alim ulama tak mau duduk dekat dengan kita. Waktu kita hidup pun orang-orang soleh tak mau duduk dekat. Tahu pasal apa? Dosa. Seorang tabi'in, dia kata, apabila aku melakukan dosa, aku akan tengok perubahan wajah ahli keluargaku dan binatang ternakku. Binatang ternak pun akan ada terkesan daripada dosa yang kita buat. Tuan-tuan tahu pasal apa? Kata ulama, orang-orang soleh dia hidup dalam keberkatan. Hidup orang soleh ni sentiasa dilimpahi keberkatan. Apatah lagi alim ulama, tuan-tuan boleh bayang tak orang alim ni, orang soleh ni macam mana? Hidup dia, malaikat berkumpul dengan dia. Daripada sebelum subuh dia dah qiyamul lail, duduk berkat malaikat tu dengan dia. Sagi tuan-tuan sekalian dengan Quran, dengan tahajud dia. Sagi pergi sembahyang subuh berjemaah, lepas sembahyang subuh sagi tazkirah, bagi kuliah pula malaikat berebut pula dengan dia. Sagi pula kuliah zuhur pula berebut pula malaikat dengan dia. Sagi lepas zuhur pula malaikat berebut dengan dia. Sagi asar malaikat duduk berebut dengan dia. Maghrib malaikat berebut. Hidup dia tu dilimpahi dengan keberkatan para malaikat. Maka siapa yang duduk berdamping dengan dia, keberkatan itu akan melimpah dengan dia. Tapi orang yang dia buat dosa, Allah tak mau keberkatan itu sampai ke dia. Maka Allah akan distancekan, Allah akan jauhkan orang-orang yang berdosa ni daripada orang-orang yang dilimpahi keberkatan, sebab tak mau berkat itu sampai ke dia. Tuan-tuan faham ni? Sebab tu tuan-tuan pernah panggil je, kadang-kadang kita buat kenduri, kita panggil tutup guru kita main. Kita panggil tutup guru kita. Kita harap semua ni ustaz-ustaz yang mengajar kat sini semua main kat sini kita. Kita mesej seorang-seorang ustaz. Ada setengah kadang-kadang kita telefon dia bang, ustaz ni kenduri rumah saya ni nak tarik sekian-sekian, ustaz tolong main lah. Tuan-tuan, ada waktu dia seorang ustaz pun tak main. Bukan mereka tak mau main, mereka tahu kewajipan terima tuan-tuan sekalian Ustaz Ismail untuk mendatangi pergi ke majlis walimah. Mereka tahu, mereka mau mengaji. Tapi minta maaf lah, saya ada program waktu tu kat luar. Saya minta maaf, saya tak boleh nak main, saya pergi umrah. Saya minta maaf, saya tak boleh nak main sebab ni, saya tak boleh main.
Semua tak boleh main. Macam saya masih boleh. Boleh tak Allah nak lapangkan masa mereka untuk bayar gairah? Boleh. Tapi Allah sibukkan mereka pada hari itu. Tuan-tuan, waktu tentang risaulah apa yang aku buat. Puasa pun diri tengok, aku buat dosa apa ni agaknya sampai tak ada ulama pun yang Allah nak bagi dekat. Saya pernah pergi sembahyang jenazah tuan-tuan sekalian, berapa ulama. Antara yang terkesan sangat pada saya tuan-tuan, saya semai Ustaz Fadil Nur. Saya berjalan hampir 10 km nak pergi. Maksud terlalu ramai tahun 2002. Kemudian tuan-tuan, Allah yarham Tuan Guru Salih Alaihi Muhammad, Tok Guru Haji Saleh Sik. Tuan-tuan boleh bayang tak? Daripada madrasah dia, sembahyang jenazah ke madrasah dia, berjalan atas tangan manusia ni untuk pergi ke tengah perkuburan 4 km. Jalan tengah orang ni. Boleh bayang tak? Ramai yang manusia. Tak payah panggil, tak payah jemput. Hari itu Allah lapangkan waktu semua orang. Hari itu Allah lapangkan masa semua orang. Hari itu orang tak bekerja. Hari itu Allah lapang. Allah bagi pi semua orang sampai. Baru-baru ni saya pergi semayang seorang jenazah tunggu dekat Pulau Pinang, kat Sungai Bakar. Saya sampai di Pahang kata nak semayang jenazah pukul 10. Saya sampai pukul 9.50. Bila sampai 9.50 tuan-tuan Salih Alaihi Muhammad, dia berkata cepat. Saya kata kata nak semayang pukul 10. Daripada jom cepat. Rupanya daripada semayang jenazah dah. Dan saya semayang grup yang ke-10. Maksudnya habis satu grup keluar, masuk grup satu lagi, habis grup keluar. Punya ramai maksudnya. Kemuliaan Allah bagi tu kan. Kita tak tahu macam mana. Sebab tu jaga jangan buat dosa. Jangan buat dosa. Kalau kita buat dosa, Allah akan jauhkan orang-orang soleh daripada kita. Tapi bila Allah ampunkan dosa kita, orang soleh dia mula dekat. Faham tak ni? Ni geng-geng masjid ni bukan semua soleh lagi. Ni kata geng masjid dah okey dah Ustaz. Tuan-tuan, geng masjid ni pun mampu boleh tahan ya. Ada satu grup ni memang ngam tu ni, ngam sungguh-sungguh. Dia mampu. Dia grup masjid pun dia ada agak dalam tu. Satu lagi grup mampu. Itu lagi dia kemat. Yang grup masjid dia silent reader. Yang grup satu grup, oh ni tuan-tuan aktif kemat. Kan? Yang ni game masjid juga, yang mampu. Ini tak kira dia nak pakai. Nu, kawan yang duk baca Quran tak berhenti tu. Kawan yang tuan-tuan sebelum azan dia main masjid dah tu. Kawan yang tuan-tuan sekalian bila masuk waktu tuan-tuan dia sembahyang kemudian qabliyah ba'diyah tak pernah tinggal. Yang lepas pada dia duduk baca Quran, suruh kawan tu nak lagi dekat dengan kita. Dia tu pun tak duduk dekat dengan kita. Maksud dia apa ni? Dia ada something wrong dengan kita. Faham kan? Risau. Yang ketiga tuan-tuan, Salih ala Sayyidina Muhammad. Bila tanda bahawa dosa diampunkan kepada dia, lebih sibuk dia dengan ibadah kepada Allah. Dia makin sibuk dengan ibadah. Sebab benda yang memberatkan amalan dan yang susah nak bagi dia beramal ni lah dosa-dosa dia. Saya selalu sebut tuan-tuan, sembahyang tahajud ni sembahyang yang sangat hebat. Sembahyang yang sangat hebat. Sembahyang tahajud ni amalan orang soleh. Kalau sebut dia orang soleh, dia mesti tahajud. Kalau sebut dia para nabi, dia mesti tahajud. Kalau sebut dia waliullah, dia mesti tahajud. Sembahyang yang akan menjadi pintu kepada segala kebaikan, kata Nabi SAW. Salatul rajul fi jawfil lail. Sembahyang lelaki seorang, sembahyang seorang lelaki disebabkan pada malam-malamnya. Hebatnya sembahyang tahajud ni tuan-tuan. Subhanallah sallallahu Muhammad. Walaupun hanya 2 rakaat, walaupun hanya 5 minit, tapi susah nak buat. Hari itu muslimat, waktu sahur pukul 4 pagi bagi lah. Dia dah ni 4 pagi bagi lah. Faham tak? Dengan pergi masak dengan pergi hidang apa semua tuan-tuan ni, peluh-peluh ni 2 jam pukul 4 sampai pukul 6. Ni budak macun tu ada hari tu. Ni lepas siap-siap hidang, gerak suami, gerak anak, kat bangun-bangun apa semua, pergi nak hidang-hidang, tengok nasi lupa tekan mana. Tuan-tuan boleh bayang tak mujahadah dia 2 jam tuan-tuan subhanallah, berpeluh-peluh. Dia boleh buat macam-macam kerja, tapi 2 rakaat sembahyang dia tak boleh buat. Pelik kan? Pelik. Sebab apa? Sebab tuan-tuan nak sembahyang 2 rakaat tahajud ni bukan dengan kudrat, bukan dengan kuat, tapi yang hati yang bersih dengan dosa.
Hati yang bersih daripada dosa. Imam Hasan al-Basri kata apa? Tanda seorang itu tenggelam daripada dosa ialah dia susah untuk bertahajud pada malamnya dan susah untuk berpuasa pada siangnya. Adakah kita akan yang bagi berat tu apa? Dosa. Yang buat kita susah nak sembahyang sunat tu apa? Dosa. Yang susah kita nak baca Quran tu pasal apa? Dosa. Yang susah kita nak buat ibadat tu pasal apa? Dosa. Bila dosa ni terpadam, maka lebih ringan nak buat ibadat, lebih ringan nak untuk sembahyang, untuk baca Quran, lebih ringan untuk bangun bertahajud. Tuan-tuan, nak tahu Allah terima ataupun tidak sepanjang Ramadan itu dosa kita diampunkan, tengok lepas Ramadan. Rajin nak pergi masjid, rasa senang nak pergi masjid, rasa sedap nak baca Quran. Ada dengan kita kata sepanjang Ramadan itu punya banyak baca Quran, khatam malam 27 sampai hari ini Quran tak buat. Dia tak buat itu. Kau ingat? Ni tuan-tuan ni kalau kemah dia kan. Tapi berapa ramai yang lupa jalan ke masjid. Geng 10 akhir tu ada yang sampai hari ini tak pergi main masjid. Pasal apa kan? Takut kita hanya melalui Ramadan tapi dosa kita masih belum diampun. Yang berikutnya tuan-tuan, dia jadi orang yang lebih banyak bersyukur. Sebab apa? Sebab hati bersih, hati dah mula berasa nikmat di sisi Allah. Kita ni susah nak berasa nikmat bila hati kita tenggelam dalam dosa. Tapi bila hati dah bersih, apa saja Allah bagi, dia akan rasa itu satu nikmat yang sangat besar. Kemudian tuan-tuan, yang berikutnya, akhlaknya akan jadi lebih baik. Seorang yang bertaubat pastinya berupaya untuk memperbaiki akhlaknya. Dan Allah akan sentiasa meringankan hati hamba yang bertakwa sehingga akhlaknya terus-menerus menjadi lebih baik pada setiap waktu. Setiap daripada hari dia tuan-tuan, tanda bahawa dosa-dosa telah diampunkan, dia akan jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih baik akhlak. Tuan-tuan, yang berikutnya tuan-tuan, dia lebih banyak bersedekah. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, dia akan sentiasa merasa berdosa. Faham tak? Macam mana orang yang diampunkan dosa merasa dia berdosa? Sebab sifat orang yang beriman ialah dia sentiasa merasa diri dia berdosa. Sedangkan orang yang tenggelam dalam dosa, dia sudah tidak merasa berdosa lagi. Dia bagi orang immune dengan dosa. Dan macam tuan-tuan keluar kat jalan tak pakai kasut. Faham tak? Hari ni mula-mula berjalan rasa sakit. Esok berjalan lagi, lusa berjalan lagi. Tak payah pakai kasut, sebulan, 2 bulan tak pakai kasut. Tuan-tuan, mai selepas tu dah tak rasa sakit lagi. Pasal apa tak rasa sakit? Adakah batu tu dah tak tajam? Tak, batu tu tak tajam. Tapi tapak kaki tu dah keras. Macam itulah kita dengan dosa tuan-tuan. Bila kita buat lagi dan malam-malam tuan-tuan, kita dah rasa hilang rasa berdosa. Sahabat kata apa? Kami zaman Rasulullah, kalau terbuat dosa, rasa macam gunung nak jatuh timpa. Tapi orang munafik di kalangan kami, kalau dia buat dosa, dia berasa lalat hingga di hidung lebih 4 minggu dan minggu. Saya kata apa? Kita lebih teruk lagi tuan-tuan. Lalat pun tak berasa. Lalat pun tak berasa. Dia ni I don't know. Very sensitive. Tak ada pasal dia asyik. Jadi macam itulah keadaan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah bagi dekat kita ni rasa bahawa dosa-dosa kita telah diampunkan, dan rasa keinginan untuk kita melakukan menambah ibadat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui itu Ramadan yang paling baik dalam kehidupan kita, dan Allah panjangkan usia kita untuk sampai ke Ramadan yang akan datang, supaya kita mendapat lebih banyak manfaat dari Ramadan yang Allah akan berikan kepada kita, insya-Allah. Yang pastinya kita telah banyak mensia-siakan Ramadan yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan demi kebaikan kepada kita, sehinggalah kita kembali bertemu dengan Allah SWT dalam membawa sepenuh kebaikan, dan dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah SWT. Cukup sekadar itu tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT. Saya ucap terima kasih atas jemputan. Saya mohon kemaafan andai penyampaian saya tidak memenuhi daripada hajat, kerana saya cuma pihak mengajar. Dan sebelum saya tutup majlis ni tuan-tuan, ada buku saya yang saya buat ini, buku saya terbaru. Buku saya yang ni, yang lama ni, yang saya baca tadi ni, ada apa? Ayat saya cuma Allah Ma'ajib Menar, ada apa buku setiap apa semua tu ada dalam ni. Yang ni tuan-tuan, ni lagi pun menarik juga. Saya cuma buku amalan Nabi SAW, daripada bangun tidur sampai Nabi SAW. Ada doa
doa-doa yang sangat penting yang kita rasa macam tak penting. Antaranya tuan-tuan, doa bila kita singgah dekat R&R. Ada kan Nabi bila musafir singgah dekat perhentian, apa doa yang Nabi SAW ajar kita ada. Doa nak masuk rumah, doa nak keluar rumah. Yang paling penting muslimah ada satu doa kata Nabi. Doa buka baju. Doa buka baju. Tak pasal apa? Pasal tuan-tuan, bila kita buka baju, semua orang nak tengok tubuh badan kita. Bukan tuan-tuan, tuan-tuan siapa lalu tengok kita lalu. Malaikat pun tak putus belah lagi. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, tapi terutamanya orang perempuan, bukan setakat manusia nak tengok, jin pun nak tengok. Kalau manusia tu kan dia letak kamera, dia nak tengok kat tubuh badan kita. Tapi jin dia tak payah tunggu kamera, tak payah tunggu tutuplah bilik, jin nak tengok tubuh badan kita. Maka Nabi SAW ajar kita doa bila kita nak buka baju, yang dengan doa tersebut Allah akan menghijabkan aurat kita daripada pandangan jin dan manusia. Kemudian pun ada dekat dalam buku insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Dua buku insya-Allah. Saya sempat ada kita buat jualan dekat mana? 4 mana? 12 tu. Alhamdulillah insya-Allah. Dan kita juga buka akaun wakaf untuk Kompleks Islam Darul Faizi. Kalau tuan nak tumpang sekali untuk pembangunan urusan dan pembiayaan pelajar, pusat pengajian percuma yang kita sediakan daripada sekecil anak sampailah ke keluarga emas. Mudah-mudahan insya-Allah jadi kebaikan pada tuan-tuan dunia hingga akhirat insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul